TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar bagi subjek reka cipta dan untuk jam ini kita akan belajar bagi subjek pembinaan domestik. Tapi sebelum tu ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap dan juga memakai pelitup muka dan jangan lupa sentiasa menjaga jarak 1 meter. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita nak tengok siapa guru pilihan hari ini. Jom kita tengok. Itu dia, mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun bagi subjek pembinaan domestik, Cikgu Fazila. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Ya, kali kedua kita jumpa, Cikgu. Lama tak jumpa, Cikgu. Okey, baik, apa-apa pun sebelum kita nak meneruskan lagi, Cikgu, kita nak buat dulu sanitasi, boleh? Boleh. Okey, jom Cikgu. Kita Mari. pergi ke sebelah sini. Okey. Baik, ada hand sanitizer di atas meja ini. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Alright, dan diikuti dengan saya, insya-Allah. Alright, kita dah tahu dah cikgunya siapa, mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun. Dan juga kita nak tahu ni, sekolah pilihan hari ini katanya datang daripada 2 buah sekolah, cikgu. Ya, hari ni. Satunya sekolah daripada SMK Penamaran Jaya. Ya, saya. Dan lagi satu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Ya. Dan lagi satu, tak ada, 2 saja. 2 je. Okey, jom kita perkenalkan mereka. Ini dia. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, ceria-ceria. Cukup kita punya pelajar-pelajar ni. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu nama dan juga sekolahnya. Daripada mana? Bermula daripada yang pakai baju sekolah yang bertai tu. Ya. Yang segak bergaya itu. Silakan Iqbal. Iqbal. Saya Muhammad Khairul Iqbal dari SMK Penamaran Jaya. Terbaik, Iqbal. Okey, seterusnya yang pakai headphone tu siapa tu? Ni dari Setapak ni. Saya Hakimi Abdul Zamri dari SMK Tinggi Setapak. Okey, terbaik. Dan seterusnya pun pakai headphone juga. Ya. Siapa namanya tu? Amir. Saya Muhammad Amir bin Azmi dari Sekolah SMK Penamaran Jaya. Okey, baik. Dan seterusnya yang daripada tadi, cikgu, dah senyum. Ya. Je. Dia banyak bagi sedekah tu, senyuman. Apa namanya? Nama saya Muhammad Hanafi Bardi daripada Sekolah SMK Penamaran Jaya. Suara garau nah. Hai Nafi. Okey, seterusnya siapa ni lah? Lagi satu ni. Penamaran Jaya tak salah saya ni. Fazrin. Ya, nama saya Fazri Akmal bin Kamarul Zaman dari SMK Penamaran Jaya. Adik saya ke ni? Nama Akmal juga? Dia ada nama Akmal. Dan terakhir sekali, siapa namanya? Silakan Aiman. Man? Nama saya Muhammad Aiman dari SMK Tinggi Setapak. Okey, itu dia Man. Pemalu juga Aiman ni orangnya. Dia pemalu sikit. Okey, baik. Kita dah tahu dah pelajar-pelajar siapa yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Dan juga kita nak tahu apa pula pandangan pelajar bagi subjek pembinaan domestik. Susah ke? Senang ke? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek pembinaan domestik ini kerana saya telah banyak belajar tentang pembina bangunan. Saya harap subjek pembinaan domestik ini menjadi kerjaya saya suatu hari nanti. Saya berminat dengan subjek pembinaan domestik ini kerana dapat memberi ilmu kepada saya dan pelbagai cara pembinaan rumah yang boleh saya guna pakai di masa hadapan nanti.
Saya suka dengan subjek ini kerana ia dapat memberi pendedahan kepada saya tentang ilmu pembinaan. Saya dapat mempelajari tentang cara-cara membina tembok, memasang kerangka pintu dan tingkap, serta ilmu kemasan dalam bangunan. Saya juga dapat menggunakan peralatan dan mesin yang biasa digunakan dalam bidang pembinaan. Saya berharap dapat melanjutkan pelajaran dalam kemahiran ini selepas SPM nanti. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar bagi subjek pembinaan domestik. Cikgu, Ya, saya. cikgu ada bau tak cikgu? Bau apa tu? Bau macam ada batu-bata. Adakah ia yang ada kena mengenai dengan bau apa yang kita nak belajar hari ini? Mungkinlah hidung Akmal agak tajam di sini. Ya, walaupun dah pakai mask. Ya. Bau apa kita nak belajar cikgu hari ini? Kita akan belajar modul 5 berkenaan dengan tembok bata. Itu dia. Dan mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas juga objektif pembelajaran bagi bab ini cikgu? Okey, bagi modul 5 ni akan diajar dalam tingkatan 4. Baik. Dia standard kandungan ada 2 iaitu mengenai ikatan bata dan juga tembok bata. Subjek modul ini dia agak berat bagi pelajar tingkatan 4, murid tingkatan 4 sebab dia ada 3 amali yang kena dia siapkan yang membawa peratusan markah yang tinggi dalam peperiksaan SPM nanti. Itu dia. Begitu. Baik, jadi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Selepas ini kita akan mulakan bagi subjek pembinaan domestik bagi bab pembinaan bata. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Yap, ini dia bab kerja bata yang kita nak belajar hari ini bersama dengan Cikgu Fazilah. Ya, betul cikgu? Okey, saya pasti semua dah tak sedia, semua dah tak sabar dah ni. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Terima kasih Akmal. Okey, murid semua dah sedia belum? Semua dah bersedia ada buku ke? teks dan juga buku nota sikit untuk catatan. Ada angkat sikit. Mana tu? Alright, okey, bagus. Cikgu mulakan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk modul hari ini ialah modul kelima tingkatan 4 punya silibus. Yep. Okey, kerja bata. Okey, dalam kerja bata ni standard kandungan yang kita akan belajar ialah murid boleh menamakan jenis bata potong, menerangkan prinsip ikatan bata, menerangkan jenis ikatan bata dan seterusnya melakar ikatan bata. Okey, standard kandungan yang kedua iaitu tembok bata. Kita cikgu akan cover sikit saja konsep kerja bata bertertulang. Okey, modul ini antara modul yang kita akan ambil masa agak lama sebab dia ada kerja amali yang di mana markah amali itu membawa 60% kepada markah SPM nanti. Jadi murid-murid di sini dia akan diajar dengan kemahiran pembinaan dan dinilai dan diseleksi dalam modul ini. Ada 3 modul ya, 3 projek kat sini. So ini adalah instrumen pentaksiran amali KSSM MPV pembinaan domestik MPKK. So ada ni projek amali yang akan dinilai 60% nanti masuk SPM. Okey, yang pertama PD02 membina tembok bata. Yep. Okey, yang kedua memasang kerangka pintu dan tingkap dan ketiga membina gerbang bata. Okey. Cikgu teruskan ya. Boleh cikgu. Alright. Okey, tak kenal maka tak cinta. Bata pun kita kena kenal lah supaya kita dengan mengenal struktur bata tu mudah kita nak melanjutkan pelajaran kita dalam ni, nak memahami topik ini dengan lebih dalam lagi. Okey, ini dia. Okey, saiz bata yang kita gunakan dalam modul ini biasa gunakan bata tanah liat lah. Tanah liat ada beberapa jenis, sama ada kita boleh guna bata tanah liat, bata muka. Bata muka maknanya bata yang mukanya tu lah cantik, tak perlu dilepa. Okey, ada juga bata tanah liat biasa. Bata tanah liat biasa kalau kita gunakan kita kena lepa sebab dia permukaannya tidak cantik, tidak rata dan kurang tepat. Okey, ini adalah saiz batu-bata yang standard ya. Okey, panjangnya 215 mm, lebar 102.5 mm dan juga tinggi dia 65 mm. Okey,
murid-murid kena ingat kat sini, kalau kita tengok struktur bata ni, kita kena ingat dua perkara kat sini. Iaitu bahagian yang panjang ni kita panggil sisi bata. Okey, bahagian yang ni kita panggil apa? Okey, agak-agak kita panggil apa? Kalau situ dah sisi, mestilah apa? Dia bahagian ni kita Apa panggil kepala. Pandai, kepala bata. Siapa jawab tu? Okey, ni kita panggil. Siapa saya tu? Saya tu siapa? Cuba boleh angkat tangan. Hakimi Zabri. Okey. Okey, bahagian ni kita panggil kepala bata. Murid-murid kena ingat bahagian ini sebab dia akan bantu nanti murid-murid nak mengenal ikatan bata. Kita akan belajar selanjutnya nanti mengenal ikatan bata dan juga prinsip ikatan bata. Dia sangat berguna kalau kita ingat benda ni. Kalau kita tak ingat ini, nanti bila jumpa soalan, kita susah nak blank jawapan nanti. Okey. Alright, cikgu sambung lagi. Okey, dalam kerja bata ni ada bata yang perlu dipotong. Bata dipotong untuk membentuk nanti jenis ikatan yang kita akan belajar. So, ada dua jenis bata potong. Yang pertama ialah bata penutup dan yang kedua ialah bata kerat. Apa dia bata penutup? Apa? Okey, bata penutup ialah bata yang dipotong secara memanjang atau menyerong dan mempunyai satu muka sisi bata. Okey, nanti kita tengok macam mana. So, dia ingat bata penutup. Nanti murid-murid takut dia confuse. Mana satu kerat, mana satu penutup. So, kalau penutup, dia mesti ada batu. Satu sisi, muka bata. sisi yang tidak dipotong. Okey. Manakala bata kerat pula ialah, bata kerat ialah bata dipotong secara melintang. Daripada saiz asalnya. Okey, kita tengok agak-agak Akmal boleh bayangkan mana patut potong, mana satu kerat. Okey, jom. Kita tengok macam mana rupa dia. Okey, ini jenis bata penutup. Saya cikgu cakap tadi dia akan ada satu muka sisi yang tidak dipotong dan dia sebelah lagi ada sama ada dipotong melintang ataupun menyerong kat sini. Okey. Okey, bata yang ini kita panggil bata penutup setengah ataupun queen closer. Okey, yang ini ialah bata penutup serong ataupun bevel closer. Okey, bata penutup 3/4 king closer dan yang ini satu lagi ialah bata penutup rancho meteorite bed closer. Okey, kalau kita tengok berdasarkan nama dia, so kita tahu dia dipotong banyak mana daripada saiz asalnya, betul? So ini dipotong daripada saiz penuh dia ialah setengah. Kalau dia penuh dekat sini, so kita potong setengah, so nama dia adalah bata penutup setengah. Okey, sama juga ini. Dia ambil 3/4 daripada saiz asal. Apa gunanya bata penutup ni? Di mana guna? Time bila guna? Okey. Bata penutup 1/2 banyak digunakan berbanding bata penutup yang lain sebab dia perlu untuk mendapatkan prinsip ikatan bata. Kita akan belajar prinsip tadi, kita perlu gunakan bata penutup ni. Digunakan dengan banyak lah. Manakala bata penutup 3/4 serong dan rencong digunakan semasa pembinaan tembok yang strukturnya kita nak buat penjuru L ataupun tembok tu kita nak buat bentuk T. So, kita boleh gunakan bata yang serong-serong ni untuk membuat penjuru tersebut. Okey, murid-murid okey? Dapat? Faham ke? Alright. Cikgu sambung ya. So, ini ialah bata penutup. Faham. Alright. Okey, bagus. Okey, yang ini pula bata kerat. Cikgu kata tadi bata kerat bata yang dikerat secara melintang daripada saiz asal. Okey, kita tengok apa nama dia. Okey, ini ialah bata kerat 1/4. Kenapa 1/4? Sebab dia ambil 3/4, cikgu. 3/4 buang. Saya guna 1/4. 1/4. Betul kan, cikgu? Ya. Yeah. Okey, yang ini bata kerat 1/2. So, setengah lagi kita boleh digunakan lah sebab dia setengah-setengah kan. Alright. Kini bata kerat 3/4. Okey, yang ini pula bata kerat serong besar. Sama juga. Bata yang banyak digunakan dalam ikatan bata yang kita gunakan ialah bata kerat setengah ni, bata kerat 3/4. Manakala bata yang serong ni biasa kita gunakan semasa tembok, membina tembok yang bentuknya L. Maksud L mana kat sini dia tak ada guna tiang, dia guna terus tembok tu jadi L. Atau tembok dia bentuk T. So kita gunakan bata yang serong ini untuk membentuk dekat penjuru tersebut lah. Okey, so ini ialah bata kerat. Ingat bata penutup dia ada satu sisi yang penuh yang tidak dipotong. Bata kerat ialah bata yang dikerat secara melintang. Okey, lepas ni bila kita dah belajar ni, mereka mesti boleh potong. Okey, mesti boleh potong dengan selamat bata ini.
Okey, inilah cara memotong bata. Okey, langkah-langkah dia. Kena sediakan mesin pemotong bata dan tukul bata. Dia ada dua kaedah. Pertama, kita sama ada kita gunakan mesin. Kaedah pertama. Yang kedua, kita gunakan secara manual, kita gunakan tukul bata. Okey, guna bantalan dan pensel. Okey, langkah dia bila kita ada sedia bahan-bahan tu, alat semua dah sedia, kita kena ukur dulu. Kita ada, contoh cikgu suruh ukur buat bata penutup rencong. So, tengok ukur tanda. Jangan main agak-agak je. Nanti tak tepat sengit nak masuk tak boleh, tak ngam. Okey, kemudian letak di atas pengalas pasir. Apa itu pengalas pasir? Okey, ini masuk pengalas pasir. Kalau kita tiada mesin yang ada meja dan memegang potong bata tu, kita gunakan secara ini. Mana kita letakkan pasir sebagai alas dan kita potong. Kita tak potong atas lantai sebab dia kurang selamat. So kita akan gunakan pengalas pasir lah ni. Okey ni. Kemudian potong bata menggunakan mesin pemotong bata atau tukul. Masa menggunakan mesin kena hati-hati. Sebab mesin ni tajam. Okey, pastikan murid-murid mesti tahu menggunakan alat itu. Telah diajar dan diterangkan menggunakan mesin itu dengan selamat. Sihat tubuh badan, pakaian kena betul. Bila pegang mesin tu, pastikan cek dulu. Adakah skrunya ketat, mata dia cukup tajam untuk digunakan. Jangan ambil je, zap. Kita tak tahu, mungkin kecelakaan boleh berlaku kalau kita tidak berhati-hati. Betul. Okey, mesti amalkan langkah keselamatan. Alright. Okey, agak-agak apakah peralatan keselamatan yang mereka kena gunakan semasa memotong bata? Kita tanya Amir Azmi. Amir, mata macam kecil je, Amir. Apa yang kena pakai untuk pastikan kamu potong bata dengan selamat di sini? Amir silap apa tu, Amir? Silakan Amir Azmi. Mata keselamatan. Okey, kena pakai Google keselamatan. Okay, kenapa tutup muka tu? Okey, betul ya Amir. Terima kasih. Terima kasih, Amir. Okey. Okey, kena langkah keselamatan, kena betul-betul pakai itu kan? Okey, bata pun sebelum kita ni biasa kita akan rendam dulu. Kenapa kena rendam? Supaya bata tanah liat kalau kita kena air dia lembut sikit. Betul. Dia lembut sikit. Satu supaya senang kita nak potong. Satu hal lagi, kurang sikit habuk yang naik. Kalau kita potong dengan mesin lah, kalau kita guna tukul dia tak adalah naik habuk kan. Alright, boleh cikgu sambung? Boleh cikgu. Okey, cikgu Fazli sambung ya. Okey, sekarang cikgu akan masuk kepada prinsip ikatan bata. Apa dia prinsip yang kena diamalkan sewaktu kita melakukan kerja bata. Ada prinsipnya. Dia bukan sebarang suka hati nak sambung bata dengan tidak mengamalkan prinsip ini. Okey, pertama mesti mewujudkan lekap 1/4 bata atau 1/2 bata bagi mengelakkan sambungan setiap ikatan bata yang berterusan. Sama ada di permukaan ataupun di sebelah dalam tembok. Ini bagi memastikan wujudnya kekuatan dan kestabilan pada tembok yang dibina. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan gambar dia apa maksud lekap. Tapi mesti prinsip pertama, kalau ingat cikgu tanya apa prinsip ikatan bata, mesti ada lekap. Lekap 1/2 bata ataupun setengah bata supaya dia mewujudkan kekuatan bagi tembok yang dibina. Okey, yang kedua, jenis ikatan bata mestilah mengikut ketetapan reka bentuk. Okey, hal ini bagi menjaga kesenian reka bentuk pada permukaan tembok yang berkenaan. Walaupun kita hanya membina tembok pada sebuah bangunan, ada kedua-dua prinsip yang kena diamalkan, iaitu pertama mewujudkan lekap dan yang kedua mestilah mengikut ketetapan pereka bentuk. Ini kena buat. Dia bukan kita main. Kalau kita buat sebarang nanti kita tengok memanglah dia jadi tembok tapi tak ada kesenian kat situ. Kita tengok ini mesti tak ikut prinsip ikatan bata kat situ. Alright. Okey, ini dia. Dalam sesuatu binaan tembok, ikatan bata berlekap mempunyai kekuatan dan kestabilan yang tinggi. Ada lekap, dia kuat dan stabil berbanding yang tak ada lekap. Apa maksud lekap kat situ? Ini yang cikgu masukkan lekap ni. So antara lapisan dengan lapisan kat sini dia ada lekap ataupun attach bahasa Inggeris. Dia ada lekap kat sini. Yang tak ada lekap macam mana pula? So ini yang masukkan tiada lekap. Ini kita panggil sambungan terus. Sambungan terus yang berterusan.
Kenapa ini penting? Sebab apabila beban diletakkan pada tembok yang punya lekat, beban tu akan diagihkan dengan sekata hingga ke bawah. Kalau kita buat sambungan terus secara pugak macam ni, kalau kita letak beban kat sini, so benda ni boleh menyebabkan beban tu ada kat situ je, so dia mendap kat situ saja. So hal ini ikatan tidak lekat disusun secara berterusan atau pugak akan menyebabkan kelemahan dan kekuatan yang tidak stabil pada tembok. Okey, masuk lekap kat sini, faham? Okey, masuk lekap tadi 1/2 ataupun 1/4 dia punya lekap dia. Maksudnya separuh. Maknanya kat sini lekap dia separuh daripada saiz bata yang penuh. Ini kita panggil sisi bata. So lekap dia separuh. Ada jenis ikatan yang nanti lekap dia hanya 1/4 je. Kecil, tapi walaupun dia kecil, dia masih ada lagi lekap yang kena buat. Kalau tidak, dia jadi sambungan terus macam ni, jadi salah. Siapa buat ikatan tembok macam ni, dia memang salah lah. Jarang kita nampak ada ikatan macam tu. Ini maknanya dia tak tahu buat lah tu. Dia tak mengamalkan prinsip ikatan bata, dia tidak belajar. Alright, cikgu sambung ya. Silakan cikgu. Okey, kita tengok latihan lah. Tengok dia faham tak cikgu ajar ni. Ini adalah satu contoh format soalan SPM bahagian A, aras rendah. Okey, kita tengok latihan ni. Raja di bawah menunjukkan 3 jenis bata penutup. Betul bata penutup kan? Sebab betul. Tengok ada sisi yang penuh. Ada sisi yang penuh. Okey, dia bata penutup, bukan bata kerat. Okey, namakan bata penutup itu pada ruang yang disediakan. Okey, kita tanyalah siapa yang kita patut tanya ni ya. Hanafi cikgu. Hanafi. Okey, Hanafi. Okey, sayang, silakan. Cuba tengok yang satu apa dia, bata apa? Ya. Yang satu bata penutup serong cikgu. Bata penutup serong. Betul ke bata penutup serong? Okey, betul. Terima kasih Hanafi, tahniah. Alright, terima kasih Hanafi. Yang kedua. Aiman, boleh Aiman? Aiman? Boleh. Okey, silakan. Bata 1/2. Bata? Penutup 1/2. Okey, betul ke bata penutup 1/2? Okey, betul. Okey, bagus, mana dia faham cikgu ajar tadi. Okey, yang ketiga? Ni nama saya. Jangan malukan nama Akmal ya. Silakan. Batu penutup 3/4. Kita penutup 3/4. Okey, betul. Okay, baik. Siapa yang lega kat sini? Saya yang lega sebenarnya, cikgu. Okey, kita tengok latihan yang kedua pula. Okey, yang ni bata menunjukkan 3 jenis bata kerat. Ingat, kerat dengan penutup. Penutup ada sisi penuh, kerat dipotong secara melintang. Melintang. Okey, nama dia. Okey, yang ni apa bata ni? Nama dia apa? Hakimi Zamri. Hakimi. Bata kerat 3/4. Bata kerat 3/4. Okey, betul. Ini. Mana pergi Khairul Iqbal ni? Khairul Iqbal pergi mana? Betulkan Khairul tali leher ke? Masuk balik Khairul Iqbal. Okey, kita tanya Amir Azmi. Amir lagi. Ya. Bata kerat serong besar. Mata kerat serong besar. Bata kerat. Alright, bagus. Dan yang terakhir ialah kita bagi back tu Hanafi baliklah. Okey, Hanafi. Dia bagi sedekah lagi kat situ. Silakan Hanafi. Batu perut. Batu apa? Batu kerat 1/2. 1/2. Batu kerat 1/2. Okey, betul. Okey, mana murid dah faham ya. Okey, satu pentingnya kat sini, bila melakukan amali, dia kena buat. Bila dia buat, dia akan ingat dan bantu untuk jawab exam. Sebab itulah sangat penting waktu kerja amali mereka buat. So dengan dia buat, dia potong, kemudian dia seterusnya gunakan dalam membina tembok nanti. Betul, cikgu. Okey, boleh kita teruskan, cikgu? Terus, bukan. Okey, cikgu teruskan ya. Kita teruskan, cikgu. Alright, boleh. Okey, jenis ikatan bata. Okey, jenis ikatan bata ada beberapa yang mereka akan belajar. Okey, pertama ialah ikatan sisi bata ataupun stretcher bond. Stretcher bond. Tadi cikgu kata kena ingat struktur bata, mana sisi, mana kepala, betul? Betul. Kat sini gunanya sebab kita kena ingat nanti. Alright, yang kedua ada ikatan kepala bata, header bond. Okey, kita ada ikatan Inggeris dan juga ikatan
Flemish. Okey, keempat-empat jenis ikatan ni adalah kerja amali dia kena buat nanti. Dan sambil dia buat, dia akan ingat. Okey, dia tengah buat apa, dia ingat susunan, sangat membantu semasa murid nanti nak menjawab exam nanti. Okey. Alright, ini dia ikatan sisi bata. Cikgu kata tadi kita kena ingat struktur bata tadi tu kan. Okey, dia ada sisi dia. Kalau bata yang panjang kita panggil sisi, betul. Yang ini kita panggil kepala. Jadi ikatan sisi bata ni dibuat dengan menyambungkan bahagian kepala dia supaya bahagian sisi berada di hadapan. Okey. Pada lapisan pertama kita susun bahagian kepala, so sisi dekat depan. Okey, pada lapisan kedua kita kena guna bata kerat. Bata kerat kita letak kat hujung sini dengan hujung sekali kat sini. Kenapa kita kena guna bata kerat? Supaya kita tak nak bata tu dia selari satu sama, betul cikgu? Sambungan terus tadi. Sambungan terus. Sambungan terus yang tak ada lekap. So, kita kena letak kat sini supaya dia ada lekap kat sini. So, ni lekap dia. Lekap. Maksud dia lekap kat dia sini. Dia bagi apa cikgu? Attach ataupun lekap. Okay. Kalau nak cara tindan, dia ada lapisan 1 dengan lapisan 2, dia ada bertindan macam tu separuh ataupun suku. Okey, ni ikatan. Okey, jenis ikatan ini sesuai dijadikan sebagai dinding dalam atau dinding sekat dalam bangunan. Yang tak sesuai digunakan untuk struktur yang menanggung beban. Contoh kita guna ni nak tanggung beban, kita nak letak sesuatu beban kat sini, kita tak sesuai. Dia sesuai sebagai dinding sekat dalam bangunan. Dalam bangunan alright. Okey, kita tengok ikatan yang seterusnya. Okey, apa ni? Apa tu cikgu? Okey, murid mesti boleh melakar pelan ikatan ini. Sebab tadi dalam syariat kandungan juga kata dia kena kenal ikatan dan dia boleh melakar. Nanti dalam exam nanti dia akan tanya, dia bagi satu pandangan hadapan macam ni, dia suruh boleh lakar. Jadi daripada contoh daripada ni dia boleh lakar. Jadi masa lakar mesti ingat dia punya kedudukan, dia punya bata potong apa yang dia gunakan. Alright? Okey, ini ikatan yang kedua ialah ikatan kepala bata. Agak-agak kenapa nama dia ikatan kepala bata? Saya tanya Akmal. Akmal yang ni lah. Akmal. Kita tanya kepada Akmal. Okey. Akmal. Kenapa? Kenapa nama dia kepala bata? Okey, sebab cikgu jawab. Kepala dia menghadap ke hadapan. Kepala menghadap hadapan. Betul. So, dari depan kita nampak semua dia ni ialah bahagian kepala dia. So, dia punya sisi dia ke belakang. Ini gambar cikgu tak tahu kita nampak. So, semua depan dia adalah kepala bata. Terima kasih ayah Fazrin Akmal. Nama-nama Akmal ni hebat cikgu. Nama Akmal memang biasanya bijak-bijak. Alright. Okey, ini ialah ikatan kepala bata. Dalam ikatan kepala bata, caranya ialah bata disusun dan disambung dengan cara bahagian sisi yang disambung. So, bahagian depan dia ialah bahagian kepala yang kita nampak. Okey, so kita susun semua kepala. Pada masa-masa membina lapisan kedua pula, kita akan guna bata kerat. Bata kerat yang kita gunakan ialah bata kerat 3/4. Apa maksud bata 3/4 tu? 3 kita ambil saiz dia 3/4 daripada saiz yang penuh. So 3/4. So kat sini ialah 3/4 digunakan sebagai bata kerat. Fungsi dia untuk apa? Untuk memastikan prinsip ikatan bata dipenuhi yang mempunyai lekap. Kalau kita tak guna bata kerat, dia ada dua kesan. Kalau kita tak guna bata kerat dalam membina apa-apa jenis ikatan, dia akan menjadi dua sebab. Pertama, menghasilkan ikatan hujung tembok yang bergigi. Ni kita panggil tooting bridge. Dia tak guna bata kerat, so dia jadi macam ni lah. Sama ada dia akan jadi bergigi macam ni, kita tak dapat tembok yang lurus. Ataupun kesan yang kedua, dia akan menghasilkan sambungan yang terus. Kalau dia terus letak bata penuh satu kat sini, dia akan jadi sambungan terus. Bila sambungan terus kat sini, dia menyebabkan tembok itu tidak kukuh lah. Okey. Baik, itu dia serba sedikit mengenai ikatan kepala bata cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita nak belajar banyak lagi mengenai kerja bata. Anda semua jangan ke mana, selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu, saya rasa kita nak pergi ke Ikatan Inggeris. Betul ke Cikgu? Betul. Jadi tanpa membuang masa, jom kita sambung mengenai Ikatan Inggeris pula. Apa itu Ikatan Inggeris, Cikgu? Okey, ikatan yang ketiga ialah Ikatan Inggeris. Ikatan Inggeris dibina dengan menyambungkan ikatan kepala bata dan sisi bata secara berselang-seli dalam setiap lapisan. So lapisan yang pertama kita gunakan semua, kita susun semua sisi dia. So semua sisi. So kalau kita gunakan sisi dia, so kita kena letakkan 2 biji. So supaya tebal dia ialah kat sini ialah 1 bata. Okey, pada lapisan kedua pula kita akan susun semua bahagian kepala dia. Kalau kita tengok gambar ni, semua bahagian kepala. Oh. So, sisi dan kepala berselang-seli dalam setiap lapisan. Okey, untuk menghasilkan supaya dia memenuhi prinsip ikatan bata ada lekat dan tiada sambungan terus, kita gunakan bata penutup. Bata penutup yang kita gunakan ialah bata penutup setengah. Okey, ikatan ini paling sesuai untuk menanggung beban sebab dia tebal dia, lebar dan susunan dia lebih kukuh. Ini antara 3 jenis ikatan, dia antara yang paling kukuh. Okey, sesuai digunakan sebagai tembok penahan dan juga dinding. Alright. Murid mesti boleh juga melakar. Bila dia tengok pandangan hadapan, nanti dalam soalan dia bagi pandangan hadapan, murid mesti boleh melakar. Kita tahu. So bila dia lukis, pastikan dengan betul lah. Nanti kita ajar dia mesti sejajar kat sini. Saiz dia mesti sepadan. Alright, kita sambung satu lagi jenis ikatan. Boleh, Cikgu. Okey. Satu lagi ialah ikatan Flemish. Okey, dalam ikatan Flemish, ikatan ni dibina dengan berselang-seli sisi dan kepala dalam lapisan yang sama. Tadi lapisan berbeza kan? So dalam lapisan pertama ada bahagian sisi kepala dalam satu lapisan. Okey, sisi bata dan kepala bata disambungkan dalam satu lapisan. Okey, dia jadi bentuk yang macam ni. So pada lapisan kedua pula mesti letakkan bata penutup. Ingat bata penutup mana? Bata yang dipotong secara memanjang dan ada satu sisi yang penuh. Okey, kita letakkan bata penutup kat sini. Letak kepala dulu, letak bata penutup dan letak 2 bata secara sisi dia. Dan sambunglah. Kesan dia, cikgu ulang balik, kalau kita tak gunakan bata penutup, dia pertama dia tak memenuhi prinsip ikatan bata iaitu tiada lekat, dan kedua dia akan menjadi sambungan yang berterusan dan itu tembok tu tak kukuh. So kalau kita tak gunakan, ini ialah bata penutup dia. Kalau kita tak gunakan bata ni, tak ada. So dia akan jadi tembok tu tak boleh lurus lah. Kita panggil istilah dia buntu lah dalam pembinaan. Okey, dia akan tembok tu akan bergigi. Itu kesan yang pertama kalau kita tak gunakan bata penutup. Yang kesan kedua, dia akan jadi sambungan terus lah. Kalau kita letak terus lagi sebiji, dia akan jadi sambungan terus kalau kita bina sampai ke bawah. So hujung dia nanti tak kukuh lah. Alright, ini 4 jenis ikatan yang murid-murid ni belajar dan kemahiran pembinaan dia belajar kat sini. Alright, cikgu sambung. Macam biasa, mesti boleh melakar pelan dia. Kadang-kadang soalan akan tanya daripada pelan, dia suruh bina pandangan hadapan. Kadang-kadang dia bagi pandangan hadapan, murid kena lukis pelan. Okey. Okey, cikgu ada soalan cepu cemas. Ni ada suruh pandangan isometrik. Okey, ada beberapa jenis ikatan kat sini. Murid mesti boleh kenal. Okey, kita tanya seorang. Boleh? Khairul Iqbal, cikgu. Bahagian ni agak-agak ni ikatan apa yang dia gunakan kat dalam bahagian ni? Tadi Iqbal dia melarikan diri. Sekarang ini kita dah tangkap dia. Siapa? Khairul Iqbal. Okey, ni silakan ikatan apa? Iqbal. Ya, saya. Okey. Tengok dia susun macam mana. Ni ada sisi, kepala. Sisi, kepala. Okey. Kepala, sisi. Jadi apa dia? Ni yang bermula huruf F tu ke, cikgu? Ya, bermula dari F. Ikatan Flemish. Okey, betul. Ikatan Flemish. Okey, terima kasih Iqbal. So, okey, dia ada ikatan Flemish. Dia nampak dia susun ada sisi, kepala, sisi, pen cikgu tak lekat pula hari ni. Okey. Okey, yang ini pula ikatan apa? Sebelah sini. Cikgu nak tanya Hakimi boleh?
Boleh go. Alright. Yang ni ikatan apa, Hakim? Ikatan Inggeris. Okey, kenapa ni adalah ikatan Inggeris? Sebab dia ada Apa tu? Bentuk sisi Ya, betul. dengan bata berutuk 1/2. Okey, betul. Okey, lebih tepat lagi. Terima kasih Hakimi. Lebih tepat lagi kita kata dia ialah ikatan Inggeris sebab ikatan dia sisi dan kepala berselang-seli pada setiap lapisan. Lapisan ni semua sisi, perasan. Lapisan ni semua kepala. Ni semua kepala ni. Ini semua sisi. Okey, yang terakhir kat sini ikatan apa? Okey, cuba tengok ikatan apa yang sebelah sini? Oh, ni yang mula-mula tu cikgu ya, kan? Yang mula-mula tadi. Yang mula-mula sekali tadi. Mula-mula sekali. Siapa boleh jawab? Ikatan mula dari huruf apa ya? S. Sisi bata. Okey, Yes. betul. Ni ialah ikatan sisi bata. Okey, bagus. Anak-anak semua faham. Okey, murid-murid mesti boleh. Dia tengok je, dia tengok susunan, dia boleh tahu itu ikatan apa. So, bagus ya? Okey, cikgu sambung. Okey, yang ini pula. Okey, nak pasti kita tengok bata kerat apa yang kita gunakan dalam ikatan ini. Okey, kalau kat sini ialah bata kerat yang kita gunakan. Ini ialah bata kerat. Okey, ini ialah bata keratnya. Bata kerat nampak macam tak kerat. Betul. Jadi ini ikatan apa? Saya pegang apa Kepala. Apa dia? Ikatan kepala bata. Okey, betul. Ikatan kepala bata. Okey, nak kenal pasti ikatan kepala bata dengan sisi bata supaya tak confuse, kita tengok bata kerat yang kita gunakan. Kita tahu struktur bata kan? Okey, yang ini kita panggil sisi, yang ini kita panggil kepala. Jadi apabila ikatan sisi bata, dia akan panjang. Contoh kita gunakan ikatan sisi bata, kepala bata yang bata kerat yang digunakan bata kerat setengah. Tapi kalau ikatan kepala bata, dia akan gunakan bata kerat 3/4. So dengan automatik kita tahu bata tu akan disusun memanjang ke belakang. Dan ikatan kepala bata adalah ikatan yang paling sesuai untuk pembinaan melengkung macam ni. Gerbang melengkung bulat sesuai dengan ikatan kepala bata. Ikatan lain tak sesuai untuk dibuat melengkung macam ni. Okey, boleh? Alright. Boleh Akmal? Boleh, cikgu. Okey, saya sambung ya. Okey, konsep bata bertertulang. Okey, apa dia konsep bata bertertulang? Konsep bata bertertulang berfungsi menambah kekuatan ikatan antara bata dengan mortar. So, tertulang dipasang di tengah-tengah sambungan bata dan mortar bagi mengelakkan berlakunya keretakan pada bahagian tersebut serta mencegah pengeratan. Okey, ikatan konsep bata bertulang. So, dengan menambahkan besi tertulang dalam tu secara automatik menambah kekuatan tembok tu, betul. Bila dengan secara tak langsung kita boleh mengurangkan ketebalan bata. So, apa jenis bata besi tertulang yang kita gunakan dalam kerja bata bertertulang ialah kawat mata punai ataupun Brixton, Exmert, kepingan besi ataupun besi bulat. Okey, kita tengok macam mana rupa besi yang kita gunakan bagi kerja bata. Okey, ini ialah kawat mata punai. Biasa kawat mata punai ni saiz dia adalah sebesar selebar sebiji bata lah. So, senang dia dalam bentuk gulungan. Dan kita akan pasang pada setiap lapisan yang ketiga atau keempat. Oh, okey. Okey, Akmal garu kepala. Sebab saya tengok macam kat mana selalu ada. Dia kat simen tu kan, atau macam mana, cikgu? Biasa kita pasang, ini kita macam besi dalam pembinaan ada banyak jenis. Betul. So ini adalah besi yang kita pasang bagi kerja tembok bata. Kerja bata dia ada besinya yang sesuai lah. Kita tak guna besi tertulang yang besar-besar untuk buat tiang, untuk buat rasuk. Kan besar sangat kan. Betul. Dan dia keras, memanglah dia kukuh tapi tak sesuai bagi struktur inilah. Oh, okey. Alright. Oh, itu yang kita pasang di sebalik bata tu. Dia pasang tengah-tengah pada setiap lapisan 4. Kalau satu tembok 3 meter tu, kalau setiap 4 lapis kita pasang. Kita biasanya akan sambung dengan tiang tu supaya tembok tu kukuh. Alright. Ini adalah jenis yang kedua atau Exmert atau expanded metal strip. Beza dia dengan Brixton tadi, dia punya jalinan dia. Jalinan yang kat sini bentuk intan. Sama juga konsep dia, kita supaya tembok tu semakin kukuh, dia tidak mudah roboh. Dan juga kita akan pasang pada setiap lapisan ketiga ataupun lapisan keempat
ikut tembok tu lah. Okey, ini atau besi hoop iron, dia tebal sikit. So kat sini kalau kita guna kat sini dia makin besar, maknanya tembok tu semakin kuat dan kukuh. Dan pada bahagian sambungan kita boleh klepet dan sambungkan kat situ. Okey, yang ni besi bulat, biasa reinforcement. Kita biasa guna yang kecil sikit, bukan yang saiz besar, saiz kecil. Kita boleh gunakan secara melintang untuk struktur melintang, ataupun kalau kita nak ada bata yang ada lubang, ada juga kita pasang secara tegak macam ni. Masukkan dalam lubang tu. So itu dia jadi bata bertulang lah. Alright. Okey, kita tengok latihan lah. Okey, ini contoh soalan berformat KSPM bahagian A. Okey, antara berikut manakah penggunaan bata potong yang betul mengikut jenis ikatan bata? So ada kat sini jenis bata potong, jenis ikatan. Tadi kena ingat bata potong apa guna untuk setiap ikatan. Yep. Okey, cikgu tanya siapa Siapa yang cukup berani untuk menjawab soalan pertama ini? Siapa? Hanafi. Hanafi. Okey, Hanafi Angguk boleh jawab. Okey, yang mana satu? Jawapan saya A, cikgu. Bata penutup setengah untuk ikatan Flemish, betul ke salah? Kita tengok jawapannya. Okey, betul yang lain tu maknanya salah lah kalau ada A yang betul. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 2, rajah berdua menunjukkan bata penutup serong. Tandakan right bagi pernyataan kerja berkaitan penyediaan bahan. Sentiasa highlightkan kerja apa yang dia nak tanya tu. Berkaitan penyediaan bahan dan alatan sebelum memotong bata penutup itu. Okey, salah bagi yang salah pada ruang yang disediakan. Okey, menyediakan air untuk merendam bata. Betul ke salah? Betul, cikgu. Akmal Yani jawab. Okey, betul. Alright, betul. Menyediakan pasir sebagai pengalas bata? Betul. Okey, Akmal bagus. Mungkin Akmal sana pun jawab juga. Okey, menyediakan sudip untuk meratakan potongan bata? Betul ke salah? Menyediakan sudip. Betul juga, cikgu ni. Betul. Sudip. Kita nak ratakan? Dia boleh sebenarnya sudip biasa tu, sudip ikat bata tu, yang macam ni tu. Dia kan tajam. Dia memang fungsinya kalau kita dapat pakai tukang dia terus je potong. Dia tak boleh agak-agak tak boleh pap sekali dia akan dapat saiz yang kita kendaki. Dia boleh juga kan untuk menarah bata tu untuk dapat saiz yang kita kendaki lah. Okey, betul menyediakan ganding getah untuk menggetuk bantalan? Mesti salah. Salah, cikgu. Ganding getah tu ialah tukul yang ada rubber kat hujung dia tu. So kalau kita nak ketuk, lantunlah dia. Tak boleh lah. So jawapan yang itu salah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, Raja 3 menunjukkan jaring Exmouth yang dipasang pada tembok penjuru. Tadakan right bagi pernyataan kerja berkaitan pengendalian jaring Exmouth yang betul dan salah pada ruang yang disediakan. Okey, memasang jaring Exmouth pada lapisan pertama saja. Betul ke salah? Betul ke kawan-kawan semua? Setapak. Siapa? Betul ke salah? Pada lapisan pertama saja kita pasang jaring Exmouth ni. Salah. Okey, betul salah. Kalau tengok dalam gambar pun dah tentu dah tulis dia letak yang ketiga kan? Atau keempat. Dia boleh 3 atau 4. Ya. Okey, masang jaring Exmouth pada setiap 3 lapisan bata? Betul. Okey, betul. Memasang jaring Exmouth sebelum menyebar mortar? Betul. Okey, kita tengok gambar ni. Kita pasang jaring dulu atau mortar. Mortar ialah bancuhan bahan perekat lah, simen, pasir, macam tu. Itu panggil mortar. So betul ke salah? Salah, cikgu. Betul. Kita letak jaring Exmouth dulu, baru kita tabur mortar. Cikgu, Akmal pun jawab soalan ikut jawapan Akmal juga. Dia macam ada firasat Wi-Fi, yang sama. kita orang Wi-Fi sama, cikgu. Wi-Fi sama. Gitu. Kita Wi-Fi sama, cikgu. Okey, yang betulnya ialah kita memang letak jaring Exmouth dulu, dah letak baru kita letakkan mortar ke atasnya. Okey, ini betul. Memotong jaring Exmouth menggunakan bantalan. Ini semestinya jawapan tu lah, cikgu. Salah. Okey, bantalan. Okey, bantalan tu adalah adakah dia bantal? Bukan. Bantalan tu ada macam pahat yang besar takut anak murid-murid terlupa. Okey, bantalan adalah serupa macam pahat yang besar yang selebar bata. Betul. So kita panggil bolster. Dia lebar mata pahat tu. Dia lebar. Lebar sampai lebar. So kita panggil tu ialah bantalan lah atau bahasa Inggeris bolster. Okey, kita sambung. Raja 4 menunjukkan 3 jenis ikatan bata. Namakan ikatan bata itu pada ruang yang disediakan. Okey, ini kita tanya.
Kita tanya siapa? Okey. Siapa nak jawab? Aiman. Aiman Nazri. Okey, Aiman senyum sikit Aiman. Man, apa Man? Macam je Man. Handsome pun kalau senyum. Okey Man, silakan. Ikatan kepala bata. Ikatan kepala betul ke? Alright, betul. Okey, yang seterusnya ikatan apa? Aiman jawablah semua. Aiman, habiskan Man. Ikatan Flemish. Flemish, betul ke Flemish? Flemish? Tengok betul-betul. No. Betul-betul. Inggeris. Inggeris. Saya kena confuse kat sini. Siapa yang bersuara tadi tu? Okey, terima kasih kerana membantu ni. So ini Okey, ialah akhir sekali. akhir Man. sekali kata apa? Ikatan sisi bata. Okey, betul. Terima kasih Aisku Setapak. Alright, terima kasih. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat, cikgu? Boleh. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan kemana. Selepas ini, kita akan kembali lagi bersama dengan cikgu dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu, jom kita pergi ke soalan seterusnya, cikgu. Okey. Okey, silakan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini juga soalan berformatkan SPM. Okey, berikut adalah jenis bata tertulang yang digunakan dalam kerja bata. Rajah 5 menunjukkan cara pemasangan kerja bata bertertulang. A. Eksmet. B. Kawat mata punai. Padankan besi tertulang itu dengan menulis A dan B pada ruang yang disediakan. So, tengok gambar ni. So, dia adalah sejenis apa? Apa nama besi tertulang yang dalam ni? Apa dia? Muhammad Khairul Iqbal. Iqbal. B. B. Yang ni yang nombor satu ialah? B. Okey, Kawal mata B, punai. Okey, betul. Yang ini ialah, so ini mestilah A lah. Iaitu? Okey, betul terima kasih Iqbal. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, A, B, C, D dan E adalah sebahagian langkah kerja menghasilkan bata kerat setengah. Kamu kena sentiasa highlightkan bila sampai apa benda kerat setengah dan tak mengikut urutan. A. Memotong bata. B. Membuat penandaan. C. Meletakkan bata di atas pasir. D. Menggunakan tukul bata dan bantalan. E. Mengukur saiz yang dikehendaki. Susun langkah kerja menghasilkan bata penutup setengah mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, kita minta seorang satu jawab boleh, cikgu? Boleh. Okey, Mamen Hanafi. Okey, langkah pertama apa? Kalau salah, tu bagi helmet kat atas tu kat saya. Silakan Hanafi. Jawab pertama E. Langkah pertama E. Okey, E betul, kita mesti ukur dulu. Lepas tu, lepas ukur. Okey. B. Lepas ukur B ialah buat tanda. Okey, lepas tu C, cikgu. C. Okey, meletakkan di atas pasir. Okey. Seterusnya? A. Okey, potong A. Lepas tu B. Yang ni salah lah. Sepatutnya kita kena letakkan B kat sini. Baru kita Okey, nampak je. Helmet boleh hantar kepada rumah saya, Hanafi. Ingat nanti lain kali Hanafi Hanafi, jangan lupa helmet tu. Kadang-kadang bagus kita belajar pada kesilapan. Betul, bila cikgu. dia akan ingat lain kali. Ya. Alright. Okay, kita sambung ya. Boleh, silakan cikgu. Alright, okey. Rajak 6 menunjukkan pelan sebuah tembok bata. Lapisan pertama, ni lapisan kedua. So, berdasarkan pelan tersebut, tentukan jenis ikatan yang digunakan. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Bagi soalan ini, volunteer boleh angkat tangan? Fazrin senyum. Suara siapa tu? Hakimi. Okey, Hakimi. Hakimi, silakan. Ikatan kepala bata. Alright, ikatan kepala bata. Betul dah terlaju. So, ikatan tadi ialah ikatan kepala bata. Dia boleh kenal sebab cara dia susun dan tengok bata kerat dia. Betul? Yeah.
Okey, Betul, kita cikgu. tengok soalan nombor 10. Soalan terakhir, cikgu. Okey, Okey. Raja 7 menunjukkan tembok ikatan Flemish. Cikgu dah beritahu dah ni ikatan Flemish. So, berdasarkan Raja 7, lakar pelan lapisan pertama dan pelan lapisan kedua. Biasa ini adalah soalan bahagian B. Markah biasa dalam soalan ni adalah dalam 10 markah, dia kena boleh melakar dengan betul. Ya. Okey, macam mana nak lakar dengan betul? Okey, kena tulis pelan lapisan pertama. Okey, tengok balik kat sini, kita susun. Sentiasa ingat semasa nak melakar ni, saiz bata kena sama. Biasa kita akan gunakan saiz yang sama untuk lukis supaya mudahkan kamu nanti nak buat bata yang seru. Ini kamu gunakan 2 cm, kat sini 1 cm. So kalau kita ukur macam ni sampai ke ujung, dia akan dapat bata yang sama, saiz yang sama. Kalau tak guna saiz yang sama ni sampai ke ujung, nanti bata dia ada besar, bata kecil. Jadi tak boleh dah dapat markah penuh. Betul. Okey, lapisan kedua sama juga. Tengok balik susunan. Dia bagi pandangan sisi supaya kamu tahu. Kadang-kadang bila dia lukis pandangan sisi bata kat sini, dia lukis satu, dia jadi bata tu jadi seketul besar macam ni. Sebab itulah kena tengok pandangan sisi kat sini. Sebenarnya dia susun sisi kat sini ada 2 biji kat sini. Alright. Okey. Tips yang kedua, pertama yang tadi menggunakan saiz yang sama, 1 cm darab 2 cm. Tips yang kedua, mesti alignment antara lapisan pertama dan lapisan kedua mesti sejajar kat sini. Okey, masa lukis tu mesti sejajar kat sini alignment. So dengan secara tidak langsung kamu boleh bayangkan lekap yang ada pada tembok ini. So kita nampak lekap dia kat sini. Ini contoh ikatan yang prinsip ikatan bata, lekap dia 1/4 bata. Sebab lekap dia sikit. 1/4 daripada saiz bata yang penuh. Okey Okey, baik cikgu. So soalan ni soalan bahagian B ni. Terima kasih cikgu. Cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan secara ringkas mengenai bab kerja bata ni cikgu? Okey, anak-anak kena ulang kaji. Nanti waktu amali kamu kena buat dengan betul, secara tidak langsung akan bantu kamu untuk jawab peperiksaan pembinaan domestik SPM 2021 nanti. Okey, terima kasih Cikgu Fazila dan juga pelajar-pelajar daripada 2 buah sekolah ini, daripada SMK Penamaran Jaya dan juga SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Ingat kawan-kawan, jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP, dan anda juga sekarang bagi pelajar-pelajar sekolah dah boleh mendaftarkan diri untuk mengambil vaksinasi. Betul Cikgu kan? Betul. Okey, daripada anda semua kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Stay safe. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM